Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita nak pergi sedikit ulang kaji sisipan tentang kelas PDPR kita yang lepas. Sebenarnya ada sedikit kesilapan lah dalam saya menyampaikan isi kandungan pelajaran pada hari Jumaat lepas ya. So hari ini saya nak ulang balik part yang saya tersilap tu. Okey, baik, kita teruskan dengan kita punya slide. Okey, para pelajar dapat tengok slide ini. Kita bermula dengan slide ini. Okey pelajar. So sebelum kita pergi pada slide ni, saya nak rujuk dulu kepada kata kunci pada nota yang ada pada seperti ikutlah. Kata kunci untuk ini satu kes keadaan di mana melibatkan tiga kesatuan P, Q dan juga R. Okey, kalau soalan kata P atau Q, itu maksud tersiratnya adalah P kesatuan Q. P kesatuan Q bermaksud kawasan P dan juga kawasan Q. So saya lurikkan kawasan P, saya lurikkan kawasan P dan saya lurikkan kawasan Q. Ini maksud P kawasan Q, ataupun P kesatuan Q. Ini yang pertama lah. Okey, kalau soalan ada tanya yang berkaitan dengan P atau Q ataupun P kesatuan Q. Okey, sekiranya soalan tanya Q atau R, okey, jadi maksud tersiratnya adalah Q kesatuan R. Ataupun kalau kita lurikkan, maksudnya kita lurikkan kawasan Q dan juga kawasan R. Kawasan Q dan juga kawasan R. Ini maksud tersirat lah jika dinyatakan P atau Q dan juga Q atau R. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Contoh di sini merujuk kepada buku modul muka surat 61. Okey, kita pergi kepada soalan. Seramai 64 orang, seramai 64 orang, seramai 64 orang murid tingkatan 4 diberi peluang untuk memilih mengambil mata pelajaran matematik tambahan yang mana dilabel dengan set A dan juga ekonomi dilabelkan dengan set E. Hasilnya 54 orang murid berminat untuk mengambil mata pelajaran matematik tambahan atau ekonomi. So di sini ada perkataan atau, ada perkataan atau. Saya gariskan di sini 54 orang murid berminat untuk mengambil mata pelajaran matematik tambahan atau ekonomi. 28 murid hanya berminat untuk mengambil matematik tambahan. So hanya berminat dengan matematik tambahan, dan 14 orang murid hanya berminat untuk mengambil mata pelajaran ekonomi. Lengkapkan gambar rajah Venn dan hitung pelajar yang tidak memilih kedua-dua mata pelajaran tersebut. Okey, kita pergi kepada dia punya flow. Yang pertama, kita dikehendaki untuk menyatakan bilangan ataupun set semesta lah. So dalam kes ni bilangan ataupun bilangan semua pelajar ataupun set semesta merujuk seramai 64 orang. Itu adalah semua pelajar tingkatan 4. Ada berapa set yang terlibat? Dalam kes ini, set terlibat adalah set A yang merujuk kepada pelajar yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan, dan set E merujuk kepada pelajar yang berminat dengan subjek ekonomi. Okey, apa lagi maklumat yang kita dapat? Okey, maklumat yang seterusnya yang berminat dengan matematik tambahan sahajalah. So hanya berminat dengan matematik tambahan sahaja. So seramai 28 orang, dan yang hanya berminat
okey, dengan subjek ekonomi sahaja adalah seramai 14 orang. Okey, dia suruh lengkapkan gambar Raja Van. Yang B ni diminta apa? Bilangan pelajar yang tidak memilih kedua-dua mata pelajaran tersebutlah. Maksudnya A kesatuan B pelengkap selain. Dan satu lagi maklumat yang tertinggal di sini, 54 orang murid berminat untuk mengambil mata pelajaran matematik tambahan atau ekonomi. So atau tadi ada simbol kesatuan, maksudnya A kesatuan E. Bilangannya merujuk sebanyak 54 orang. So dekat sini bukan B, kat sini merujuk E, kumpulan ataupun set yang kedua. Okey, so semua maklumat kita dah dapat. Kita terus kepada slide yang berikutnya. Okey, so ini maklumat set semester dan berapa set yang terlibat, set A dan E, dan maklumat yang diperolehi adalah seperti berikut. So yang berikut ni, ini bilangan yang tidak mengambil mata pelajaran matematik tambahan dan ekonomi, kita wakilkan dengan tanda simbol pelengkap. Simbol pelengkap. So apa yang perlu kita buat? Kita dah boleh melukis gambar Raja Van. Melukis gambar Raja Van. So ada dua set. So ada dua set yang terlibat. Okey, ini adalah set A. Kita ambil yang kecil sikit. Ini adalah set A dan ini adalah set E. Yang berminat matematik tambahan sahaja adalah sebanyak 28 orang. So 28 tidak perlu tulis dot, hanya kekalkan dalam bentuk nombor kerana ini merujuk kepada bilangan. Okey, yang berminat dengan matematik tambahan ekonomi sahaja adalah sebanyak 14 orang dan X ini perlu dikira. So bilangan A dan E, A atau E ni adalah 54. So maksudnya 28 tambah dengan X tambah dengan tambah dengan 14, tambah dengan 14, jumlahnya adalah 54. So kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. 54 tolak 28 tolak 14. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat tolak 28 tolak 14. So kita dapat 12. So nilai X ni kita boleh gantikan dengan 12. Okey, so buat satu simbol set semester. Okey, ini adalah simbol set semester yang mana bilangan keseluruhan pelajar adalah 64. Kalau kita kira ni 8 tambah dengan 12 tambah dengan, okey, ini kita kira lah untuk kita semak adakah setara dengan nilai 54. So bila kita tekan kalkulator, 28 tambah 12 tambah 14, kita dapat 54. So bilangan set ini dan juga bilangan unsur dalam set A dan juga E ini juga betul. Okey, so bilangan keseluruhan adalah 64. Yang dalam kolom ni 54. So baki tu nak letak dekat mana? 64 tolak 54, bakinya ada 10. So yang baki ini berada di luar set A dan juga set E. Yang mana kita tahu yang ini merujuk kepada bilangan yang tidak mengambil matematik tambahan dan tidak mengambil ekonomi. Bilangannya adalah 10 lah. So yang B ini merujuk kepada jawapan untuk soalan B. Merujuk kepada jawapan soalan B. Okey,
Saya rasa itu saja. Minta maaf di atas kekhilafan saya. Mengajar kelas pada Jumaat yang lepas ada berlaku kesilapan dan ini adalah pembetulan untuk soalan tersebut. Okey pelajar. So saya rasa setakat itu sahaja. Okey. So kita jumpa lagi. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.